Subhanallah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana futuhal 'arifin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami kefahaman dalam menuntut ilmu pada malam ini ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami, terimalah segala amal ibadah kami, rahmatilah kami dengan rahmatmu, jauhkanlah kami daripada kemurkaanmu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk beramal dan berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Al-Muhtaram yang saya hormati lagi saya muliakan, pihak pengurusan Masjid Kota Damansara, seterusnya para pegawai, para staf kaki tangan, para ahli lembaga tadbir, para ahli jawatan kuasa, para imam, bilal, siap, para tok guru, anim ulama, para asatizah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah, jemaah Masjid Kota Damansara yang dirahmati Allah Azza wa Jal sekalian. Alhamdulillah, pertama je dan buat selamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Azza wa Jal. Dengan izin dan rahmatnya telah pun beradanya kita pada malam yang ke-12 Muharram 1445 Hijrah, yang mana kita berharap dengan kedatangan kehadiran tahun baharu Hijrah ini mampu memberikan kita satu semangat kesungguhan untuk kita melakukan hijrah. Tapi bukanlah maknanya suruh hijrah ke tempat lain. Kan hari ni, malam ni Masjid Kota Damansara, kan esok pula Masjid Ara Damansara. Pasal apa? Sebab ustaz kata suruh hijrah. Bukan hijrah perpindahan tu, kan hijrah secara kehidupan kita, maknanya maknawi, yang kita patut fokuskan, yang mana tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, tiga perkara yang paling asas yang kita patut untuk renungkan, iaitu ilmu, amal dan juga akhlak. Sebab apa saya sebut ilmu dulu, walaupun kita biasa dengar adab sebelum ilmu, kan sebenarnya konotasi tu ataupun istilah adab sebelum ilmu ni kita kena halusi balik. Adab sebelum ilmu ni, dia yang dimaksudkan adalah kita perlu beradab sebelum nak menuntut ilmu. Macam simpul malam ni lah, kan ibu-ibu ayah datang masjid niat iktikaf, kemudian memberikan perhatian, tidak bercakap, kan, kemudian mungkin ada yang mencatat, alhamdulillah, kan. Jadi itu maksud adab sebelum nak belajar, kan, menuntut ilmu.
Kan kita memberi perhatian, kita hormati guru dan sebagainya. Jadi adab sebelum ilmu tu yang tu saja. Dalam isu lain, dalam konteks yang lain, kita mesti kena belajar dulu, baru kita dapat kenal apa adab dia. Macam contoh adab masuk masjid kan. Bila orang tanya kita apa adab masuk masjid, kita pun kata sebelum mau belajar ni beradab dulu. Yalah, saya tanyalah apa adab nak masuk masjid ni. Adab dulu. Kan, jadi takkan ada jawapan. Sebab kita nak beradab kena tahu dulu apa yang perlu kita beradabkan. Kan, jadi maknanya kena belajar seperti mana Nabi SAW mendapat wahyu, diajarkan oleh malaikat Jibril AS. Kan Nabi belajar dulu kan. Nabi dapat wahyu, Nabi belajar dulu. Jadi Nabi lepas tu Nabi beramal. Bila dah amalan itu dah berterusan, maka disebutlah dalam hadis, kita pun amalkan sebagai sunnah. Kan, kata-kata Nabi ke, sifat Nabi ke. Jadi ini semua membentuk kepada akhlak Nabi SAW. Dan itu maqasid Nabi ini dibangkitkan. Seperti pada hadis yang cukup popular kita dengar, masyhur, iaitu apa? Innama bu'istu liutammima salihal akhlaq atau makarimal akhlaq atau kama qala. Ada dua riwayat lah. Yang disebutkan apa dia? Sesungguhnya aku, yakni Nabi SAW, dibangkitkan untuk menyempurnakan sebaik-baik akhlak, salihal akhlak, ataupun satu lagi riwayat makarimal akhlak, semulia-mulia akhlak. Maknanya akhlak yang sempurna. Kan, jadi itu adalah puncak yang kita patut dapat. Dan nak capai kepada akhlak tu bermula daripada ilmu. Jadi ibu-ibu ayah sekalian, apa yang kita boleh fokuskan tentang ilmu ni? Macam ibu ayah sekalian datang ni, kira alhamdulillah cukup baguslah. Dikala mungkin ada yang orang yang masih dilalaikan dengan kenikmatan dunia, masih lagi melewatkan solat ke, kan, tidak hadir dalam majlis ilmu. Jadi kita ni alhamdulillah Allah pilih, mudah-mudahan istiqamah. Cuma kalau boleh kita upgrade sikit, sebab kita dah biasa datang kan, alhamdulillah. Tapi kita nak hijrah ni, takkan hijrah kita masih sama lagi. Apa yang kita boleh buat lepas ni, kan, ibu-ibu yang datang ke masjid, kan, kalau boleh pastikan bila kita dengar majlis ilmu ni bukan sekadar kita mendengar, tapi kita ambil manfaat. Maknanya apa? Nak jadi penuntut ilmu, dia tak boleh berpisah dengan catatan. Dia mesti mencatat. Maknanya terpulanglah kaedah masing-masing. Macam style saya ni, sekalian, biasa saya akan bawa laptop, saya akan buat berslide. Macam pagi esok pun di surau Al-Falah, session 6 dekat je kan. Memang kita buat secara berslide untuk memudahkan jemaah. So ramai pakar-pakar ambil gambar lah. So, ambil gambar saya kan, ambil gambar slide tu. Jadi itu sebagai nota, kan, nak memudahkan kepada jemaah. Maka terpulang cara masing-masing. Ala kulli hal, pastikan kita ambil manfaat dengan mencatat. Sebab mustahil kita menjadi penuntut ilmu sekiranya tak ada catatan. Kan, mustahil sebenarnya. Cuba kita bayangkan, kita hantar anak pergi sekolah, tak bawa beg langsung, tak bawa buku. Dan bila tanya, guru tanya dekat dia, kan, kenapa? Sebab saya tengok ayah saya pergi masjid pun tak bawa apa-apa. Contoh kan. Jadi kita pun tahu di situ mustahil anak tu nak dapat manfaat. Kan, sebab memang mustahil. Mungkin dia dengar, tapi nak dapat manfaat secara berterusan tu sangat susah. Kan, jadi sebab itu yang kita patut juga untuk renungkan. Jadi kalau boleh, kan sekarang ni dah moden, kita pun tak ada apa-apa kata arahan dan sebagainya kan. Maknanya ibu-ibu sekalian nak dapatkan manfaat, sekadar mencatat dalam handphone pun okey. Ada orang dia suka merakam, kan, ada orang dia suka menulis, ada orang dia suka menaik, ada orang dia suka tidur, bukan tuan-tuan lah, orang lain. Jadi kita nak dapatkan manfaat. Jadi mudah-mudahan datang hijrah baharu ni kita dapat semangat untuk melakukan perubahan supaya dia kesan tu besar. Lepas berilmu ni, barulah Allah beri kekuatan kita nak amal. So kena bersungguh-sungguh menuntut ilmu, baru dapat nak beramal. Kalau menuntut ilmu pun tak kurangnya bersungguh, maka bagaimana kita nak beramal? Sebab ilmu itu pun tidak didapati dengan cara yang bersungguh-sungguh. Maknanya kurangnya ikhlas. Sungguh-sungguh ni sama dengan ikhlas. Kan, jadi sebanyak mana kesungguhan kita, setinggi itulah keikhlasan. Semakin ikhlas, semakin mudah kita nak memahami ilmu. Jadi dia kesan tu besar. Jadi bila di situ akan menambahkan kita punya amalan, insya-Allah, dan ia membentuk akhlak kita semakin baik.
Mudah-mudahan kita mampu melaksanakannya, insya-Allah. Jadi ibu-ibu ayah sekalian, sebelum kita masuk perbincangan, kita sambung sikitlah. Sebelum ni kita dah pernah bertemu, saya kira lama jugalah kan, kita pernah bincang beberapa sunnah dalam menerusi kitab 100 sunnah. Jadi pada malam ni, sebelum kita sambung sedikitlah sebagai ulang kaji kitab tersebut, jadi saya nak mulakan dulu dengan mukaddimah berkenaan tentang hijrah. Yang mana ni saya kira kita ambil poin-poin penting saja, biar kita ingatlah sampai bila-bila. Pertama, hijrah tak berlaku pada Muharram. Ini pasti, clear cut, confirm kan. Jadi jangan sampai bila ustaz datang ceramah khas kan, menceritakan kepada kita, tuan-tuan kan, hijrah tak berlaku pada Muharram, kita pun kata, oh ya ke ustaz, 40 tahun saya hidup baru saya tahu kan. Datang 10 tahun akan datang, ustaz yang sama, masjid yang sama, orang yang sama, ceritakan lagi, tuan-tuan, hijrah tak berlaku pada Muharram. Kita pun kata, oh ya ke ustaz, 50 tahun saya hidup baru saya tahu. Datang lagi 10 tahun, ustaz tu dah cam dah, haji ingat tak haji kan, hijrah tak berlaku pada Muharram. Oh ya ke ustaz, baru saya tahu. 60 tahun saya hidup baru saya tahu. Lepas tu ustaz tu pun jawab kan, iaitu apa, bukan haji tak tahu, tapi haji dah lupa kan, maknanya tak ingat, tak ambil kisah sangat, dan seolah-olah ia jadi rutin. Setiap tahun hijrah kita pun lupa bila hijrah kan. Jadi sebab itu ibu sekalian, kita kena ingat clear cut, hijrah tak berlaku pada Muharram. Di kisah dia, hijrah ni berlaku pada hujung Safar. Dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, antara yang menjadi rujukan dalam sirah Nabi ni, disebutkan hujung ni bermaksud sama ada 26 ataupun 27 ataupun 28 Safar. Hujung Safar. Sewaktu itu, bila mana Quraisy Makkah berbincang di Darun Nadwah untuk membunuh Nabi SAW, dah terancamnya mereka punya agama nenek moyang kan, Islam semakin berkembang, maka mereka rasa tak puas hati. So strategi mereka nak bunuh Nabi. Bila dah bunuh ataupun melemahkan ketua, maknanya bunuh lah kan, dah hilangnya ketua, maka orang bawah itu akan berasa takut. Itu strategi dia lah. Lepas tu malaikat Jibril alaihissalam bertemu dengan Nabi SAW, membawa berita ni beserta wahyu untuk memerintahkan Nabi berhijrah. Maknanya bukan Nabi berlari, bukan pelarian, Nabi berhijrah atas perintah daripada Allah. Dan ayat Quran disebutkan hanya berhijrah. Dalam mimpi Nabi disebut dalam riwayat Al-Bukhari 3282, yang mana Nabi nampak dalam mimpi di manakah Nabi perlu berhijrah. Jadi dalam itulah yang Nabi sebut, aku ingatkan Al-Yamamah atau Hajar, rupanya ia adalah Yasri, karena fil Madinati Yasri, maknanya nama lama bagi Madinah. So datang wahyu disebutkan memerintahkan Nabi hijrah, tapi ke mana nak hijrah tidak diberitahu. Dalam hadis, maknanya dalam mimpi Nabi, maka ia diambil sebagai hadis, ditulis sebagai hadis riwayat Al-Bukhari. Di situlah Nabi diberitahu, nampak gambaran ke mana Nabi perlu berhijrah. So lepas dah tahu, maka setengah hari Nabi bertemu dengan Abu Bakar, berbincang berkenaan isu ni dan minta pandangan, minta pertolongan sekali lah. Dan Abu Bakar bersabda apa? As-suhbatu ya Rasulullah, aku bersahabat, maknanya aku ikut, aku follow dengan kau wahai Rasulullah. Malam tu juga mereka bergerak, dan kita tahu kisah yang masyhur lah, yang mana Nabi minta Sayyidina Ali bin Abi Talib gantikan tempat baginda untuk mengaburi musuh sekejap. Dan waktu baginda keluar daripada rumah itu dalam keadaan musuh tertidur sekejap kan. Dan Nabi mulakan perjalanan melayaki unta. Unta Nabi nama Al-Qaswah, dan seekor lagi unta kepunyaan Abu Bakar As-Siddiq, dan dikejar oleh tentera berkuda. Bila dah kuda lawan unta, mana kuda lagi laju, maka sebab itulah Nabi bermalam dulu di Gua Sur kan. Di Gua Sur Nabi bermalam 3 malam untuk sebagai strategi supaya musuh ni tak dapat kesan Nabi kan. Badai mereka rasa tak tahu nak pergi mana, tak jumpa Nabi ni. Maka waktu tu dipimpin ataupun dibimbing oleh Abdullah bin Uraikid. Menariknya, Abdullah bin Uraikid ni asalnya dia seorang Quraisy Makkah, dia seorang kafir. Tapi bila diupah oleh Nabi,
dan itu menjadi asbab dia dapat hidayah. Dia pun masuk Islam dan dia bantu Nabi dalam hijrah Nabi. Kemudian dah bermalam 3 malam di situ, 1 Rabiul Awal baru Nabi mulakan perjalanan secara khusus dan mengikut laluan yang berbeza daripada musyrikin Makkah, Quraisy Makkah. Kemudian 8 Rabiul Awal Nabi sampai yang mana berdekatan je dengan Madinah, dengan Yasrib, dan Nabi bina Masjid Quba dulu. Itu isyarat simbolik kepada kepentingan mendirikan solat. Dan lepas solat Jumaat pada 12 Rabiul Awal, barulah Nabi masuk ke Yasrib dan disambut gembira oleh penduduk Ansar di Madinah, di Yasrib. Jadi ini kisah yang ringkaslah berkenaan dengan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kemudian kenapa dipilih Muharram? Yang ni pula berlaku pada zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Di mana nak diringkaskan, waktu tu mereka berbincang, para sahabat ni berbincang perlunya takwim, rujukan satu susunan bulan Islam bagi umat Islam, sebab sebelum tu mengikut kepada takwim ataupun kalender Masihi kan. Jadi bila mereka berbincang, maka diberikan pandangan, masing-masing bagi pandangan. Ada yang sebut gunakan tahun kelahiran Nabi, ada yang sebut tahun Nabi jadi Rasul 40 tahun 6 bulan, ada yang sebut tahun Nabi berhijrah, ada yang sebut tahun Nabi wafat. Maka ditimbang tara 4 pandangan ini, dipilih tahun hijrah. Sebab apa? Inilah kata puncak kejayaan Islam, sehingga tertubuhnya satu perlembagaan kan pertama di dunia yang tertua, Piagam Madinah, Sahifah Madinah, perlembagaan Madinah. Jadi perkara ini satu kejayaan bagi umat Islam. So dipilih takwim berdasarkan kepada hijrah. Kemudian kenapa bulan Muharram? Ada beberapa sebab. Pertama, Nabi sebut dalam hadis yang mana riwayat Tirmizi, bulan Muharram ini adalah bulan Allah, Syahrullah. Kenapa bulan Allah ni? Kan kerana bulan ini salah satu bulan yang haram, yang suci, dan lagi satu bulan inilah afdal berpuasa selepas Ramadan. Disebut dalam riwayat Abu Daud 2429, afdalus siyam, sebaik-baik puasa ba'da syahri Ramadan, lepas bulan Ramadan, adalah Al-Muharram, puasa di bulan Muharram. Dan Nabi perbanyakkan puasa di bulan Muharram, dan salah satunya dah lepas lah kan, Ashura kan. 9 Muharram pun disebut sebagai sunnah. Kita nak menyelisihi daripada Yahudi. Dan juga kalau boleh campur dengan 11. Cuma 11 hari ni mungkin ramai, kita mungkin ada puasa, ada tak mampulah sebab cuti kan dan sebagainya. Tapi tak apa, jangan risau, jangan nangis pula. 13 ke ada hari Isnin nanti, 13, 14, 15 pertengahan bulan. Bahkan teruskan puasa lagi pada hari-hari yang lain yang sunat, Isnin, Khamis, selang-seli kan, perbanyakkanlah puasa sunat. Jadi itu sebab kedua. Tadi pertama bulan Allah kan, yang kedua adalah bulan yang mana Nabi perbanyakkan puasa. Yang ketiga, ini paling relevan sekali. Mana-mana bulan kita akan meraihkan bersama-sama. Macam puasa Ramadan, semua orang puasa umumnya lah, walaupun ada yang terkecuali, tapi semua orang puasa secara umum. Macam raya, semua orang raya. Macam Zulhijjah kita melaksanakan ibadah korban pun sama, semua terlibat lah, lebih kurang kata macam tu. Haji pula, kalau katakan pilih Zulhijjah, waktu tu kita berpisah kan, orang yang pergi haji ni, kalau kata daripada keluarga kita berpisah daripada mereka, so tidak semangat lah, tidak ada kesungguhan. Maka dipilih Muharram. Isyarat dia apa? Kita ni sekira-kiranya sebagai Ansar di Madinah, kita di tanah air kira Ansar di sini, dan mereka yang pergi haji dikira muhajiri. Dikira muhajiri, pergi ke Makkah menyelesaikan haji, dan lazimnya mereka balik dalam bulan Muharram. Jadi bila mereka balik, dia seolah-olah lah, dia kata simbolik dia, kita ni Ansar meraihkan kegembiraan mereka kembali ke tanah air. Itu simbolik dia, sebagaimana Nabi diraihkan oleh penduduk Ansar di Madinah. Maka ini antara sebab-sebab yang dipilihnya Muharram bulan pertama kan. Walaupun kita lihat sejarah menyebutkan bulan Safar berlakunya hijrah, ataupun khususnya bulan Rabiul Awal kan, bahkan bulan kelahiran Nabi, tapi tak dipilih juga. Yang dipilih Muharram sebab inilah paling sesuai dengan situasi hijrah itu sendiri.
So ini di sebalik kisah hijrah Nabi SAW. Okey, itu tentang hijrah. Satu lagi saya nak tambah sikit ibu sekalian. Sebut hijrah ni, satu lagi yang kita kena ingat, bilakah tarikh kelahiran hijrah? Kita lah kan, kita punya masing-masing. Sebab saya sebut, walaupun kita rasa macam tak penting. Pertama, tarikh kelahiran Masihi kita tahu. Bahkan kalau tak ingat pun sebut je IC. Tengok je IC kantoi bila puasa, bila kita punya tarikh lahir kan. Kita tahu, paling-paling pun kalau kita tak sambut pun orang akan ucapkan. Kan paling-paling Facebook akan ucap happy birthday dan sebagainya kan. So maknanya kita adalah kita meraihkan tu ada, walaupun secara biasa-biasa sahaja. Jadi kalau tarikh Masihi kita tahu, tarikh hijrah lagi kena tahu. Satu lagi, Nabi SAW bila mana ditanya kenapa suka berpuasa pada hari Isnin, kan apa yang Nabi sebut? Yauma wulidtu fihi, hari aku dilahirkan. Itu sebab Nabi suka puasa pada hari Isnin, sampai jadi syariat sunat kita berpuasa pada hari Isnin, kan yang mana sampai hari sampai kiamat lah. Jadi simbolik dia, isyarat dia, bukanlah kata sunnah kita puasa pada hari kelahiran kita. Tak kata macam tu, tapi kita sebut isyarat dia adalah dianjurkan kita beramal ibadah lebih daripada biasa pada tarikh kelahiran kita. Tanda kita mensyukuri nikmat Allah. Kan walaupun adat kita sambut dengan cara kita mungkin beli kek ke, buat jamuan ke apa kan. Buatlah, tak ada masalah, selagi mematuhi syarak tak ada masalah. Kan cuma jangan kita sampai terleka terlalai lah. Tapi yang lebih baik adalah kita buat ibadah. Kan itu tanda mensyukuri nikmat Allah, sebab Allah bagi kita usia lagi, bertambah lagi setahun, maknanya dekat dengan ajal. So maknanya simbolik dia, kita bertambah usia, biarlah bertambah lagi amal, biar bertambah lagi kematangan agama kita. Kan so kita beramal ibadah lah lebih daripada biasa. Kalau kata biasa sedekah RM1, so hari tu lebihkan sikit banyak. Kalau biasa kita baca Quran satu dua ayat Yasin, sadaqallahul azim, punyalah berkira contohlah, bukan tuan-tuan kat sini kan, orang lain lah kan, mungkin dia di lain punya Damansara, bukan kota Damansara kan, negara Damansara. Jadi nak kata maknanya kita lebihkan daripada biasa. Apa jua ibadah kan kita buat lebih, jadi ini yang kita patut untuk fokus. Jadi bagi ibu-ibu ayah yang mana tak tahu bila tarikh kelahiran hijrah, jangan risau, jangan nangis. Kan tanya pada Syekh Google. Kan maknanya kan ada satu aplikasi kan. Jangan tulis kat Google pula bila tarikh lahir saya, memang dia pun tak tahu. Kan tulis kat situ Hijri Converter. Kan Hijri Converter, tak silap saya dalam Jakim pun ada, website Jakim pun ada kalender Islam tu. Jadi dia boleh tukar, masukkan tarikh kelahiran Masihi, pastikan tahun tu tahun kita lahir, jangan tahun-tahun ni pula. Kan dan dia akan keluar tarikh kelahiran hijrah. So dah keluar tu, simpan sebagai reminder kalau tak ingat. So bila sampai tarikh kelahiran kita, sambutlah dengan cara kita beribadah. Jadi ini yang saya kira antara benda penting bila sebut hijrah ni, inilah antara perkara penting. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu baru mukadimah lah. Tapi saya kira bukan cakap kosong kan, dia adalah manfaat insya-Allah. Bagi kita mulakan perbincangan 100 sunnah, yang mana kita nak buat ni sekadar simple saja, iaitu sekadar kita ambil poin-poin penting. So malam ni kita nak fokus berkenaan tentang, sambung pada sebelum ni, berkenaan tentang mandi. Okey. Baik, kita dengar tajuk macam simple kan, tapi penting sebab di situ ada hadis menyebutkan cara mandi yang sunnah. Mandi ni kalau ikut pada hukum seperti biasa mana-mana perbuatan, dia terbahagi kepada ahkamul khamsah, 5 hukum. Yang mana 5 hukum ni kebanyakan keadaan benda yang sama, hukum yang sama. Pertama, kaedah fiqh sebut al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal dalam setiap perkara ni hukumnya harus, selagi tak ada dalil lah yang mengubah hukum dia. Maknanya mandi ni pun harus. Harus ni nak mudah faham, buat ke tak buat ke tak ada masalah. Kan tapi kita kena adalah beri kemanusiaan. Kan pagi-pagi kan badan berpeluh, dengan tak mandinya datang solat berjemaah di masjid kita, dalam pasang aircon. Kan badan pula berpeluh, pakai baju sama pula tu, tak tukar pula. Kan jadi kita tak kisahlah orang sebelah takut pengsan. Kan orang sebelah takut dia muntah nanti, kesian.
kan, tok siap dia letih kan. Jadi kita beri kemanusiaan lah kan. Jangan sampai kita kata oh, tak apalah ustaz, saya bukannya bernajis. Bukan masalah najis kan, masalah kita tak selesa kan. Kita tahu berkenaan dengan bau mulut pun Nabi dah makruh kan. Nabi dah sebut, Nabi dah melarang bau mulut yang mana daripada bawang contohnya kan. Itu pun dah Nabi melarang, maknanya makruh kerana menyakiti orang lain. Kita nak buat baik, kita susahkan orang lain. Jangan begitu kan. Di dalam ibadah, dalam Islam, dia tidak menyusahkan orang lain, kita yang susahkan orang lain. Jadi kita kena faham kaedah. Maka samalah dalam isu tadi, walaupun hukum kata tak apa, tapi kalau nak datang libatkan dengan orang lain, kita berpada-padalah. Sebab itu kalau kata contoh bangun lambat kan, so waktu tu tak apa, kita faham, teruslah pergi solat dalam keadaan suci kan, walaupun tak mandi. Tapi kalau dah kata nak datang masjid juga, solat berjemaah juga, baju yang sama tak nak tukar, jadi ini yang menyebabkan orang lain kesian. So hukumnya adalah harus, hukumnya harus, tapi bila kita nak praktik itu berpada-padalah. Kita berfikir dulu, jangan susahkan orang lain. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, hukum mandi adalah wajib. Ma ada adalah wajib, fahuwa wajib. Apa yang menyebabkan sesuatu jadi wajib, maka dia pun jadi wajib. So kalau ada sebab lah mewajibkan mandi, maka mandi itu jadi wajib. Selagi tak mandi, tak dikira suci daripada hadas kan, maka wajib mandi. Jadi kita tahulah apa sebab-sebab dia. Yang ketiga, mandi sunat. Mandi sunat ni disebutkan bila mana adanya sesuatu dalil yang mengangkat mandi itu sebagai mandi sunat. Selagi tidak ada yang menyebutkan dalil yang jelas berkenaan mandi itu mandi sunat ke tidak, maka kita tak boleh sewenang-wenang kata mandi sunat. Contoh kita kata mandi sunat pada hari Ahad, mandi pada hari Ashura. Nak kata mandi, mandilah, tak mandi busuk pula. Mandilah. Tapi janganlah sebut mandi sunat pada hari Ashura, kecuali kalau ada riwayat sebut kan. Sebab kadang-kadang orang terlalu excited dia hari Ashura, kita nak bagi special kan, baguslah tu. Tapi janganlah sebutkan sesuatu istilah, sesuatu yang kita tak pasti kan. So bila kita sebut, nanti orang dengar ni bukan mereka tahu sangat, so mereka akan terima bulat-bulat. Akhirnya asalnya puasa dia sunat, masing-masing buat satu amalan pula, mandi jadi sunat kan. Walaupun kalau kata berlaku pada hari Jumaat tu lain, dia mandi sebab hari Jumaat, itu memang sunat. Tapi kalau kata mandi sebab hari Ashura, mandi sebab 12 Muharram esok, ini tak adalah riwayat dan dia tak adalah disebutkan secara khusus, maka mandi itu tak dikira sunat, dia sekadar harus. Mandi itu tak ada sunat yang khusus, harus. Tapi kalau kita sebut nama Allah, baca doa, maka dia diangkat sebagai mandi yang mendapat pahala sunat. Sebab kita buat adat jadi ibadat kan. Tapi bukan dikatakan sunat sebab kita mandi pada hari tersebut, kan beza. So jangan kita sewenang-wenang cakap. Jadi nak kata mandi sunat ni bila ada dalil. Contohnya mandi Jumaat lah, sebab hari itu hari istimewa kan. Mandi bagi orang memandikan mayat kan, mandi bagi orang yang pulih daripada hilang akal kan. Bahkan kalau mandi kepada yang nak memandikan mayat ni, kita mandi kepada orang yang masuk Islam, kita panggil mandi syukur kan. Dalam riwayat Abu Daud menyebutkan supaya kita pesan pada dia mandi menggunakan daun bidara, as-sidru, daun bidara. So ini antara riwayat lah, contoh dalam riwayat Abu Daud 355. Jadi ini yang disebut jelas, maknanya di situ Nabi memerintahkan untuk mandi. Mari kita yang kita sebut mandi syukur lah, mandi syukur kan, bagi orang yang memeluk Islam sebagai tanda dia mendapat hidayah. So dia nak dalam keadaan dia melupakan zaman jahiliah dia dan dia masuk ke dalam Islam. So itu antara contoh mandi yang sunat. Kemudian yang keempat, mandi makruh. Makruh ni bila ada sebab yang jadikan dia makruh. Ni saya kira simple juga. Dan yang kelima, mandi yang haram. Haram ni bila ada sebabnya haram. Contohlah paling biasa kita dengar, mandi safar. Mandi safar ni sebab apa jadi haram? Bila ada i'tikad, berlakunya sesuatu yang tidak elok atau kita panggil malapetaka pada Rabu terakhir bulan Safar. So ini yang salah, kepercayaan yang batil. Dan kita pula mandi, kononnya mandi itu dapat mengangkat bala tu. Jadi ini telah menafikan kudrat Allah. Kecuali kalau disebut dalam hadis. Kalau disebut macam itu lain cerita, itu memang dah jelas dalam riwayat. So kita buatlah, itu kira sunnah. Tapi tak disebut. So ini adalah perkara yang asal daripada jahiliah.
Jadi kalau kita mempunyai i'tikad yang sama, so kita mandi dengan i'tikad mandi itu dapat mengangkat bala. So di sini mana kekuasaan Allah? Kan kita dah menafikan kudrat Allah. Mandi itu dapat angkat bala. Betul Allah? Maknanya kita telah menafikan kekuasaan Allah. So di situlah menjadi hukum jadi haram. Jelas, sepakat ulama sebut. Ijma', tak ada khilaf dah. Sebab apa? Dia bersalahan dengan akidah. Dia menafikan kudrat Allah. So ini sangat bahaya sebenarnya. Sebab itulah sepakat, tak ada khilaf dah. Tapi nak kata mandi pada bulan Safar boleh je. Kan tak katakan tak mandi sebulan tu kot. Kan orang jadi mayat nanti kan. Kesian ke orang lain juga kan. Jadi, tak sesuai lah. So nak sebut mandi Safar ni maksud tadi tu, Rabu terakhir tu, dengan kepercayaan yang salah. Dia percaya mandi tu dapat mengangkat bala. So itu yang salah. Tapi kalau mandi macam biasa ada masalah. Contoh berlaku pula pada hari Jumaat, niat pada Jumaat, tak ada masalah walaupun bulan Safar. So nak sebut kepercayaan tu penting. Kan, jadi kita perlu jelas dalam kita beramal. Okey, so ini 5 hukum. Yang kita nak sebut ni perbincangan mandi sunat. Mana kaedah ni kita boleh buat mandi wajib pun boleh, mandi sunat pun boleh, mandi harus yang kita buat hari-hari pun boleh. Rujukannya riwayat Al-Bukhari 266 dan 274. Saya ringkaskan teruslah. Di mana ikut poin pertama sekali yang cara mandi yang sunnah adalah Nabi memulakan mandian dengan cara membasuh kedua belah tangan sampai pergelangan lah, macam berwuduk sama je. Yang kedua Nabi membasuh kubul termasuk dubur lah. Mana kat sini lah kita nak qada hajat, buang air. Kecil ke besar ke, paling besar ke, buang air siap-siap. Yang ketiga adalah kita berwuduk sama seperti wuduk untuk solat. So amalkan sunnah-sunnah berwuduk macam kita nak solat tu lah. Yang keempat, memulakan mandian daripada bahagian kepala belah kanan. Dan kita mungkin rasa macam pelik sebab ada ramai orang tanya lah soalan yang sama. Kenapa mandi daripada atas? Kan bukankah cara terbaik daripada bawah? Sebab tu kita kena imagine. Kalau kita hanya dengar je, kita tak berapa nampak kan. Kita kena bayangkan. Tadi kita dah sebut dah, mandi membasuh tangan dulu, lepas tu kita qada hajat kan, kita basuh kubul dan dubur. So waktu kita basuh kubul dan dubur ni, itu dah dikira daripada bawah dah. Kita dah basahkan bahagian bawah lah tu. Kan dah basahkan bahagian bawah. Kemudian berwuduk pun sama juga, kita dah basuh kebanyakan anggota badan dah. Kan, kebanyakan anggota badan. Sebab ni dah basah dah. Dah kata kaedah tu kita dah mula daripada bawah. Yang keempat baru mandi daripada atas. Apa hikmah dia? Lepas basahkan bawah, mulakan daripada atas. Air ni selagi mana dia mengalir, dia dikira sebagai air mutlak. Kan? Kalau kita mandi daripada bawah, so air yang mengalir itu sedikit je. Mana rugilah. Kalau air yang sama daripada atas, dia mengalir banyak. So selagi mana dia alir, mutlak lah tu, sampai dia jatuh bawah. Maknanya dia tidak membazir. Air yang sama, tapi cara kita mandi tu memberi kesan pada hukum. So inilah nak kata hikmahnya Islam. So sebab itu kalau kita ikut kaedah tadi, sunnah. Kita ikut kaedah tadi, mandi sunnah. So itu yang keempat. Dan yang kelima, basahkan anggota tubuh badan. Maknanya mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh badan. So ini adalah yang sunnah, yang kita biasa buat, terus kita mulakan mandian. Tak salah, bahkan tak ada masalah pun. Cuma sebagai hijrah, kan, sebagai upgrade kepada amalan kita, kalau boleh lepas-lepas ni lazimkanlah kita mandi ikut sunnah. Kan, so ini sesuatu yang kita patut amal sebagai satu perubahan. Biarlah kita mandi hari-hari dapat pahala sunnah. Bukan sekadar mandi yang niatkan kerana Allah, dapat pahala juga. Tapi kaedah, kaifiat tu berbeza. Kan, maka kalau ikut cara sunnah, itu lebih baik. Sebab ada dalam hadis lah. Kalau dia tak sebut dalam hadis, tak ada masalah. Mandi dalam macam mana pun. Tapi sebab disebutkan dalam hadis, maka ini satu kaedah yang kita boleh apply, kita boleh amalkan tuan-tuan. Tuan-tuan, untuk malam ni sekadar itu dulu, sebab kita nak berhenti sampai Isyak. Jadi sebelum saya tutup tuan-tuan, saya nak sampaikan satu lagi info. Ni saya kira penting, saya nak ringkaskan saja. Yang mana berkenaan tentang bacaan Quran. Kita biasa baca Quran tuan-tuan, kita biasa baca Quran, kita dengar imam baca Quran, kita kalau boleh nak faham. Tapi kita mungkin tak berapa nak faham kan, kerana kita mungkin tak ada asal bahasa Arab.
Jadi dalam satu kajian dibuat oleh satu pengurusan satu tim ni, mereka buat rumusan dalam kajian tu di mana ayat Quran ni banyak berulang. Jadi dia kalau kita belajar dalam 900 perkataan, dia dah kita memahami 80% Quran. So mereka pun bangunkan satu aplikasi, nama dia Think Quran, yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh daftar secara percuma. Nanti saya akan share, saya akan sebutlah link dia, so tuan-tuan boleh take note dulu, nanti boleh cuba. Jadi apa link dia, yang mana dah ada info tu boleh terus catat lah, ataupun catat dalam buku dan sebagainya. Link dia apa? Semuanya kecil, semuanya rapat. IS.GD. IS ni maknanya Islam suka, titik nokta GD, Guru Denmark. Semuanya kecil, semua rapat. Lepas tu palang / Think Quran kosong, THINKQURAN kosong. So tekan link ni, jadi tuan-tuan akan nampak dia punya website. Daftar, ikut je dia punya prosedur. Daftar, masuk nama. Ada yang kalau ada FB lagi baik lah, lagi senang. Tekan je login dengan FB, so dia akan buat account. So daftar ni percuma tuan-tuan. Dan jangan salah anggap, jangan ingat kalau tuan-tuan daftar saya dapat komisen. Tak ada. Wallahi ini bukan bisnes. Sekadar saya share supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat manfaat. So lepas dah daftar, ikut prosedur dia, dia dah terus boleh main. Dia macam game lah. So dia sesuai semua peringkat umum. So tuan-tuan boleh main. Dia sampai 31 perkataan dia bagi percuma. So sampai situ pun dah okey. Tapi contoh kalau kita rasa berminat nak dapatkan akses penuh, ada sedikit pembayaran tu sekali je seumur hidup, sekali je, dan dapat akses penuh. Boleh kongsi dengan family. Ini kalau siapa yang berminat lah. Siapa yang rasa cukup sekadar percuma, okey. Kan sekurang-kurang kita dapat manfaat tuan-tuan. Saya ulang baliklah link dia. Dan siapa-siapa kalau tak faham ke, saya nak jumpa lepas kuliah pun boleh. Saya share ni sekadar tuan-tuan dapat manfaat. Bukan bisnes, bukan nak kata berniaga, tak ada. Sekadar nak dapatkan manfaat, dan tuan-tuan bayar pun pada syarikat. Bukan bayar pada saya. Saya cuma bantu supaya kita dapatkan manfaat Quran. Saya ulang balik apa link dia. Semuanya kecil, semuanya rapat. Hurufnya IS.GD, IS Islam suka, titik nokta GD, Guru Denmark, palang / Think Quran kosong, THINKQURAN kosong. So tekan je link ni, dia akan keluar. Siapa yang mungkin tak berapa nak faham dan sebagainya, boleh tanya saya tuan-tuan, insya-Allah lepas solat Isyak. Sekadar niat saya satu je, nak bagi tuan-tuan faham Quran, sekurang-kurang sedikit pun jadilah. Dan tuan-tuan daftar, saya tak dapat komisen. Saya kena ulang balik, takut orang ada salah faham kan. Tuan-tuan daftar, saya tak dapat komisen, sesek pun tak ada, wallahi. Sekadar saya share ni, dapatlah manfaat. Kita main aplikasi tu dan kita boleh memahami Quran dengan lebih baik. Mudah-mudahan kita dapat manfaat pada malam ni, walaupun mungkin tak panjang, tapi dapat sesuatu untuk kita amalkan, insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam wa ilmuhu atam. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana farduduhu ilaina inda hajatina ilaihi wa la tunsinahu ya Allah ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين من رب العالمين. أقول قولي هذا ونستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحان الله بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشهد أن لا إله أشهد أن لا حي على حي